الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Bidayatul Hidayah. InsyaAllah pada malam ini kita masuk pada bab yang seterusnya, bab yang kelima, muka surat 44. Bab yang kelima, iaitu adab-adab bertayamum. Muka surat 44, kitab Jawi, muka surat 44. Yang kelima, adab-adab bertayamum. Katanya, apabila engkau tidak dapat menggunakan air kerana yang pertama ketiadaan air sesudah berusaha mencarinya, yang kedua atau sebab uzur sakit, yang ketiga atau ada halangan daripada sampai mencapai air disebabkan adanya binatang buas atau sebab ditahan di dalam penjara, yang keempat atau kerana air itu sedikit yang hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu atau dahaga kawanmu, yang kelima atau kerana air itu milik orang lain yang dia tidak mahu menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal daripada harga biasa, yang keenam atau kerana ada luka dan sakit di badanmu yang engkau bimbang atas kemudaratan dirimu apabila engkau menggunakan air. Maka dalam keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang fardu, kemudian carilah tanah yang baik, yang berdebu dan tidak bercampur dengan benda lain. Tanah itu suci dan lembut, maka engkau pukulkan kedua tapak tanganmu ke atas tanah tadi sambil merapatkan jari-jarimu dan berniat olehmu akan istibahatus salah,
Maksudnya membuat sesuatu yang membolehkan sembahyang fardu, lalu engkau sapukan kedua tanganmu tadi ke mukamu sekali, dan janganlah engkau bersusah-susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut, sama ada tebal atau tipis. Kemudian tanggalkanlah cincinmu jika ada. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita masuk bab yang kelima, iaitu adab-adab bertayamum. Setelah kita menghuraikan mengenai adab-adab berwuduk dan adab-adab mandi wajib, maka hari ini kita masuk pula adab-adab bertayamum. Adapun bertayamum ini satu perkara yang biasa, yang telah kita pelajari dari dulu, dari kita kecil lagi hinggalah ke hari ini. Perkara yang berkait dengan tayamum ataupun kita menggantikan wuduk air dengan menggunakan air digantikan dengan bertayamum dengan debu tanah dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mengenai dalil tayamum di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Yang bermaksud, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik yang suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surah An-Nisa ayat 43. Jadi muslimin dan muslimat, ini adalah ayat Al-Quran, dalil daripada Al-Quran yang membolehkan kita mengamalkan ataupun kita bertayamum. Jadi jelas pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan pada kita, sama ada kita sakit atau dalam keadaan bermusafir, atau kita datang dari tempat membuang air, atau telah menyentuh perempuan, dan pada saat itu kita tidak mendapatkan air, tidak ada air untuk kita berwuduk dan sebagainya, maka Allah Ta'ala memerintahkan pada kita supaya fatayammamu sa'idan tayyiban. Allah memerintahkan pada kita supaya kita bertayamumlah dengan tanah yang baik, dengan tanah yang suci, ataupun dengan debu tanah yang baik. Kemudiannya Allah Ta'ala memerintahkan pada kita, bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci, dengan kamu menyapu di mukamu, di wajahmu, dan pada tanganmu. Jadi jelas berdasarkan surah An-Nisa ini ayat 43 adalah merupakan dalil Al-Quran mengenai tayamum. Adapun dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran fa aynama adarakat rajulan min ummati salah fa indahu tahuruh. Yang bermaksud seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai masjid dan alat bersuci. Maka di mana pun seseorang dari umatku harus mengerjakan salat
Di situ pula lah terdapat alat untuk bersuci. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka jelas pada hadis ini Nabi SAW menerangkan pada kita telah dijadikan bumi ini untuk Nabi SAW dan untuk umat Nabi sebagai masjid, iaitu tempat salat dan alat bersuci. Jadi kata Nabi SAW, di mana pun kita berada dekat bumi ini, maka harus boleh kita mengerjakan salat, dan di situlah pula adanya alat-alat untuk bersuci. Jadi berdasarkan dalil umum hadis ini, maka Nabi SAW menerangkan pada kita bumi ini adalah masjid, tempat kita salat. Di mana pun kita berada, kita boleh solat, dan pada waktu yang sama di situlah juga adanya alat-alat untuk bersuci, iaitulah untuk kita bertayamum dengan menggunakan tanah yang bersih, tanah yang suci. Adapun hadis yang lain, sabda Nabi SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birra'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahulla li ahadin qabli wa u'titu syafa'ah wa kana an-nabiyyu yub'atsu fi qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nas 'ammah." Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi pada hadis ini, muslimin dan muslimat, Nabi SAW telah menerangkan pada kita 5 perkara ataupun 5 yang telah Allah anugerahkan ke atas Nabi SAW. Yang mana Nabi nak terangkan pada hadis ini, Allah Ta'ala telah menganugerahkan 5 perkara ke atas Nabi yang tidak pernah dianugerahkan kepada Nabi-Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi muslimin dan muslimat nak menjelaskan 5 perkara ni adalah anugerah Allah ke atas Nabi SAW, bahkan ke atas umat Nabi. Bukan hanya ke atas Nabi, bahkan ke atas umat Nabi, yang mana kelima perkara ini tak pernah Allah kurniakan kepada Nabi-Nabi yang terdahulu, kepada umat-umat yang terdahulu. Iaitulah yang pertama, kata Nabi SAW, "Nusirtu birra'bi masirata syahrin." Yang pertama, kata Nabi, aku ditolong oleh Allah dengan ditimbulkan rasa takut di hati musuh dalam jarak sebulan perjalanan. Ini yang pertama. Anugerah yang pertama yang Allah kurniakan ke atas Nabi SAW, iaitulah Allah tolong Nabi dengan cara dicampakkan rasa takut musuh ke atas Nabi SAW, seolah-olah seperti takut mereka dengan Nabi ni, seolah-olah seperti sebulan jauhnya perjalanan itu. Ni tuan-tuan, maknanya mereka sangat takut dengan Nabi SAW. Maknanya musuh melihat Nabi, dia rasa takut. Musuh bila mendengar pasal Nabi, mereka rasa takut. Takut sungguh dengan apa yang ada ke atas Nabi SAW. Pasal itulah tuan-tuan, walaupun kita lihat sejarah yang pada asal Nabi SAW berseorangan, yang pada asal Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun, tak ramai yang ikut Nabi. Walaupun pada saat tu pengikut Nabi tak ramai pun, tapi musuh dah menampakkan ketakutan mereka terhadap Nabi SAW. Pasal itulah mereka merancang macam-macam perkara, macam-macam benda nak mengena perkara yang buruk ke atas Nabi SAW. Mereka nak menghalau Nabi, nak memenjarakan Nabi,
bahkan nak membunuh Nabi SAW. Pasal apa mereka mengadakan macam-macam perancangan? Pasal rasa gerun dan takut mereka terhadap Nabi SAW. Jadi ini yang pertama, kelebihan, kurniaan, anugerah yang Allah kurniakan ke atas Nabi SAW. Adapun yang kedua, kata Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adarakathu shalah falyusalli. Itu yang kedua, iaitulah kata Nabi SAW, dijadikan bagiku bumi bagiku sebagai masjid dan alat bersuci. Maka sesiapa pun dari umatku yang masuk waktu salat, maka hendaklah dia salat. Itu yang kedua. Ini anugerah yang kedua yang Allah kurniakan ke atas Nabi SAW dan ke atas umat Nabi, ke atas kita. Maknanya bumi ni masjid. Kita musafir lah, tak jumpa masjid, maka sembahyanglah di atas tanah sekalipun tak apa, sembahyanglah di atas padang sekalipun tak apa, tak menjadi masalah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini anugerah yang Allah kurniakan ke atas Nabi dan kepada kita umat Nabi SAW. Dan begitulah disebut tadi wa tahuran. Pada waktu yang sama ada sekali alat untuk bersuci, itu tayamum tadi. Ni kalau kita musafir lah, sampai tak ketemulah, tak ketemu airnya, tak ketemulah sumber airnya, maka dah masuk waktu solat, maka bolehlah kita bertayamum pada saat itu. Ini anugerah yang Allah kurniakan kepada kita. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, sabda Nabi SAW, wa uhillat liyal ghanaim walam tuhalla li ahadin qabli. Yang ketiga, kata Nabi, dihalalkan bagiku harta ghanimah, harta rampasan perang, sedangkan sebelum daripadaku umat-umat yang terdahulu tidak dihalalkan bagi mereka. Maknanya harta ghanimah ni dihalalkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Harta ghanimah, harta rampasan perang ini disyariatkan, dihalalkan ketika syariat Nabi Muhammad SAW. Adapun pada umat-umat yang terdahulu, adapun pada syariat-syariat yang terdahulu, harta ghanimah ini tidak dihalalkan. Ini kelebihan anugerah untuk umat Nabi SAW. Adapun yang keempat, kata Nabi SAW, wa u'titu syafa'ah. Yang keempat, kata Nabi, aku diberi hak untuk memberi syafaat. Itu kelebihan yang keempat Nabi Muhammad SAW. Nabilah manusia yang pertama di akhirat nanti yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memberi syafaat kepada manusia, untuk memberikan syafaat kepada umat Nabi SAW. Bukankah muslimin dan muslimat, kita sudah dengar beberapa kali hadis yang sahih, hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim, yang Nabi menceritakan keadaan manusia di akhirat yang sangat huru-hara, yang sangat sakit, yang sangat penat, yang sangat bersedih, ramai-ramai di mahsyar. Maka mencarilah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Adam, minta tolong pada Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam kata tak boleh nak tolong. Hari ni pun aku tak fikir aku boleh selamat, kata Nabi Adam, minta maaf. Cari pula Nabi lain, Nabi Musa pun kata yang sama, Nabi Ibrahim pun kata yang sama, Nabi Isa pun kata yang sama. Padahal kata Nabi SAW, pada saat tu ramai-ramai cari Nabi Adam, cari Nabi Ibrahim, cari Nabi Musa. Jarak di antara nak cari Nabi ke Nabi cecah sampai 1000 tahun, kata Nabi SAW. Punya terseksa tuan-tuan. Nak cari Nabi Adam dah 1000 tahun baru jumpa. Nak cari Nabi Ibrahim dah 1000 tahun baru jumpa. Jumpa-jumpa kecewa, tak boleh nak tolong.
Jadi last sekali barulah dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah Nabi boleh. Nabilah manusia yang awal, yang pertama yang boleh memberi syafaat kepada manusia. Tapi syaratnya kata Nabi, umat Nabi Muhammad saja. Orang yang di-reject menjadi umat Nabi tak boleh mendapat syafaat. Walaupun dekat dunia setiap tahun sambut Isra' dan Mi'raj. Setiap tahun. Walaupun kat dunia setiap tahun sambut nisfu Sya'ban. Walaupun dekat dunia setiap tahun menyambut bulan Ramadan. Walaupun dekat dunia setiap tahun menyambut raya, tapi sunnah Rasulullah tidak dilaksanakan. Sunnah wajib Nabi, sunnah besar Nabi tak buat. Nabi suruh berdakwah tak buat. Nabi suruh berjihad tak buat. Bahkan zalim pula, bersama dengan orang yang zalim, bersama dengan orang yang suka melakukan pendustaan. Jadi orang macam ni di-reject menjadi umat Nabi, tak layak menjadi umat Nabi, yang akhirnya tidak boleh mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi apapun, ini yang keempat, Nabi yang boleh beri syafaat di akhirat nanti. Dan yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu yub'atsu fi qaumi khassah wa bu'ithu ila an-nas 'ammah. Kata Nabi, adapun nabi-nabi yang terdahulu diutuskan oleh Allah untuk kaum mereka masing-masing, tapi aku diutuskan oleh Allah untuk manusia keseluruhannya. Itulah anugerah kelebihan yang Allah kurniakan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu, muslimin dan muslimat diutuskan oleh Allah untuk kaum mereka masing-masing sahaja. Tapi tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kata Nabi diutuskan oleh Allah untuk seluruh manusia, tak kira siapa. Jadi pasal itulah, ini kelebihan anugerah yang Allah kurniakan ke atas Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka di antaranya tadi ialah bumi sebagai tempat salat, dan di atas bumi itu adanya alat untuk bersuci, itu tanah yang suci, yang bersih untuk kita bertayamum. Baik, ini dalil Al-Quran dan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tayamum. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tadi kita ada baca 6 perkara. Dalam bab adab bertayamum ni ada 6 perkara yang membolehkan kita bertayamum. Yang pertama disebut tadi, ketiadaan air sesudah berusaha mencarinya. Muslimin dan muslimat, ketiadaan air, dan ketiadaan air sesudah berusaha mencarinya. Macam disebut tadi, terutamanya bila kita dalam keadaan bermusafir, dan bermusafir cari, dah masuk waktu solat, nak cari air tak jumpa-jumpa, maka boleh bertayamum. Cuma yang berlaku khilaf di kalangan antara ulama Islam ataupun ulama-ulama mazhab berkaitan dengan jarak tu, nak cari air tu. Dan kita dah masuk waktu solat, nak cari air tu kita kena cari. Jadi berapa jauh jarak yang kita cari tak jumpa, baru boleh bertayamum. Ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, maknanya kalau faham di situ, bukan maksud bila masuk je waktu solat terus boleh tayamum, tidak. Maknanya ulama mengajar kita kena cari dulu air ni, cari dulu air. Maka pada saat itulah berlakunya khilaf ulama jarak jauh itu, berapa jauh yang boleh, yang sampai ke jarak tersebut tak jumpa juga air, maka bolehlah untuk mereka bertayamum.
Ini berlaku khilaf. Kalau kita tengok dalam perbahasan mazhab Islam ni, kalau ikut mazhab Hanafi, dia kata jarak dia 4,000 langkah. 4,000 langkah ni berapa meter tuan-tuan? Boleh kira kan? 4,000 langkah boleh kira? Kan? Jenuh nak kira lah. Ini mazhab Hanafi. 400 meter. Ya, begitulah kot. Kemudian kalau kita tengok dalam mazhab Maliki, satu stadium. Oh, dia tahan juga lah tu. Baik, kalau ikut mazhab Maliki lebih lagi. Kalau mazhab Maliki lebih dari itu, mazhab Asy-Syafi'i lebih lagi, lebih 1 kilo kalau ikut mazhab Syafi'i. Muslimi dan muslimah. Ini perbezaan pandangan ulama lah. Jarak dia nak kira payah lah kot. Tak tahulah kok hari ni dah ada GPS tu, boleh kira lah kot. Wallahu alam. Tapi nak sebutnya, ada ulama menjelaskan pada kita atas dasar keyakinan kita lah. Mana kita dah rasa itulah jarak dia, dah cari tak ketemu juga, maka bolehlah kita bertayamum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini jelaslah. Maknanya itu adalah orang kata perbezaan pandangan ulama-ulama Islam. Mungkin kalau dulu mungkin dikira mengikut langkah berjalan kaki, tapi hari ini mungkin tidak aku. Hari ini dengan ada kenderaan, baik kereta, baik motor, maka mudah lagi lah. Jadi pokoknya pada hari ini biarlah berdasarkan keyakinan kita. Kita dah merasai, dah cari bersungguh-sungguh, kita rasa dah jauh dah, tak ketemu juga air, maka pada saat itu bolehlah kita bertayamum. Ini yang pertama. Yang keduanya tadi, atau sebab uzur sakit. Dia ada jenis sakit tak boleh kena air. Begitulah tu. Mana kalau sakit ni kena je air, pingsan contoh. Tak boleh kena air, maka barulah boleh bertayamum. Muslimin dan muslimat. Mungkin ada penyakit yang sedemikian, tak mustahil lah. Maknanya kena je air makin teruk penyakit dia, kena je air makin dahsyat penyakit dia, maka diboleh dimaafkan, maka boleh untuk bertayamum. Yang ketiga katanya, atau ada halangan dari nak mencapai tempat air ni. Mungkin ada sebab binatang buas, ataupun ditangkap, dimasuk dalam penjara. Disebut dalam kitab ni lah yang ketiga ni. Maknanya air tu ada, tapi tak boleh nak ambil, tak boleh nak ambil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Di antara sebabnya tadi dia kata bila ada binatang buas, binatang buas yang berada di tempat air tersebut, ataupun musuh ke yang menjaga, ataupun benda-benda yang menakutkan kita lah, ataupun disebut tadi di dalam penjara, tak boleh nak ambil air wuduk, maka pada saat itu ambillah mana-mana debu. Ada ulama kata dekat dinding pun boleh, debu dinding tu penjara tu boleh. Saya masa ditangkap dululah, masa ditangkap dulu selama 2 jam ni, nasib baik orang kata tak lama ni, masa masuk penjara mahkamah, bukan penjara tu ni, lock up mahkamah. Masuk lock up mahkamah lebih 2 jam. Jadi memang kita masuk dalam tu, memang langsung tak ada air. Dalam lock up tu ada lebih kurang 40 orang. Gitu. Saya duduk bersama dengan penagih, duduk dengan macam-macam kes lah, sembang-sembang kan, gitulah. Tapi nak sebutnya memang nak cari air tu payah dalam lock up tersebut. Jadi memang realitinya kalau nak ambil wuduk ni payah. Begitulah. Jadi kalau berlaku sedemikian, payah nak ambil air, maka boleh kita bertayamum dengan debu-debu yang melekat di dinding dan sebagainya. Ini keadaan di penjara, baik muslimin dan muslimat. Ini dibenarkan. Adapun yang keempat, atau kerana air itu sedikit yang hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu,
atau dahaga kawanmu. Ini darurat lah. Air tu ada, tapi sikit sangat. Bila sikit sangat ni, keutamaan ialah untuk menghilangkan dahaga. Muslimin dan muslimat, ini kena ada kepahaman. Sebab kadang-kadang ni ada yang berlaku kes, bila sahaja mereka air sedikit, jadi mereka nak berwuduk juga dengan air tersebut. Ini bukan keutamaan. Keutamaan bagi Islam menghilangkan dahaga tersebut. Muslimin dan muslimat, ini macam dibahaskan dulu-dululah masa perang di Afghanistan, masa Rusia serang Afghanistan dulu. Maka ini di antara masalah yang dihadapi oleh mujahidin Islam di sana. Sebab air tak banyak, kadang-kadang ni ada mujahidin ni yang mereka nak sembahyang, mereka berkeras nak pakai air yang ada tu untuk berwuduk. Mereka berkeras. Jadi akhirnya ada yang tak setujulah, berlakulah pertengkaran, berlakulah pergaduhan kecil. Jadi ini tak ada kefahaman. Jadi pasal itulah yang penting pada saat itu menghilangkan dahaga. Jadi pada saat itu utamakan menghilangkan dahaga, dan soal berwuduk tadi boleh digantikan dengan tayamum. Baik. Adapun yang kelima, atau kerana air itu milik orang lain yang dia tidak mahu menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal daripada harga biasa. Ni jelaslah. Maknanya air yang mahal, dan orang lain punya ni, kalau kita musafir ke apa, ada orang menjual air tapi mahal, tak mampu, maka boleh untuk kita bertayamum. Dan yang keenam, atau kerana ada luka dan sakit di badanmu yang engkau bimbang atas kemudaratan dirimu apabila engkau menggunakan air. Ini terutamanya kalau ada dibalut luka yang digunakan istilah jabirah. Jabirah ni istilah fiqah lah, iaitu ada balutan luka. Jadi muslimin dan muslimat, di sini berlakulah juga perbezaan pandangan ulama Islam berkaitan dengan jabirah ni. Maknanya apakah kita 100% bertayamum, ataupun kita boleh mengambil wuduk dan sekadar sapu saja di atas balutan luka tersebut. Jadi ini berlaku khilaf ulama Islam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat dari sudut beberapa mazhab, yang mana mereka menyatakan ambil wuduk seperti biasa dan sapu di atas balutan luka tersebut dah memadai, dah cukup. Muslimin dan muslimat. Jadi ada juga berpandangan kata ambil wuduk, sapu di atasnya, dan selepas daripada itu bertayamum lagi. Ada juga pandangan yang kata begitu. Ada pula pandangan kata tak payah berwuduk, cukuplah kita bertayamum 100%. Jadi muslimin dan muslimat, kalau kita melihat pandangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bab ini, Al-Qardawi kata yang paling mudah dikata kita ambil wuduk dan cukup kita sapu di atas balutan luka tersebut, dah cukup. Tak payah dah kita nak bertayamum lagi, ataupun tak payah kita bertayamum 100%, tak payah. Kita ambil wuduk macam biasa, kemudian kita sapu saja air di atas jabirah tersebut, dah memadai, dah boleh untuk kita melaksanakan ibadat salat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini situasi macam ni banyak berlakulah bagi orang yang cedera, yang kadang-kadang yang patah tangan ke, patah kaki ke, yang dibalut, maka masalah ni sering ditanya. Jadi pasal itulah, itu kaedah yang telah diajar oleh para alim ulama Islam. Jadi muslimin dan muslimat, dijelaskan pada kita bila berlaku 6 perkara tadi, maka bolehlah untuk kita bertayamum. Baik, dan bertayamum dengan tanah yang suci, dengan kita rapatkan kedua tapak tangan kita di atas tanah,
dengan niat kita membolehkan solat, kan, niat tayamum lah tu, kan, membolehkan solat, maka bertayamumlah kita dengan kita menyapu di muka kita dan di tangan kita, sapu saja, dan tak payah kita nak selit-selit, tak payah, sapu saja. Baik, katanya lagi, kemudian engkau pukulkan pula kedua tanganmu ke atas tanah sambil merenggangkan di antara jari-jarimu, dan sapulah akan kedua tanganmu sehingga sampai pada kedua sikumu. Jikalau dua pukulan itu ini masih belum mencukupi, maka pukulkan pula tanganmu ke atas tanah sehingga dapat engkau menyapu tanganmu dengan sempurna. Kemudian sapulah satu tapak tangan dengan tapak tangan yang lain, dan silangkan jari-jari tanganmu untuk menyapu celah-celah jarimu. Dan sembahyanglah engkau dengan sekali tayamum itu akan segala sembahyang yang fardu, dan beberapa sahaja yang engkau sukai daripada sembahyang sunat. Dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembahyang fardu yang lain, maka perbuatlah olehmu tayamum yang baru. Maknanya tayamum ini hanya sekali untuk sekali solat fardu. Maknanya setiap kali masuk solat fardu kena ambil tayamum yang baru. Melainkan solat sunat boleh menggunakan tayamum yang sama. Biarlah solat sunat itu berkali-kali pun tak apa. Maka itulah yang disebut tentang tayamum, adab-adab bertayamum. Jadi insya-Allah kita lihat sedikit adab-adab yang seterusnya, yang ke-6, iaitu adab-adab pergi ke masjid. Ini adab-adab yang ke-6, iaitu adab-adab pergi ke masjid. Katanya, apabila engkau telah selesai daripada bersuci, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh. Jikalau fajar telah terbit seperti apa yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergilah ke masjid, dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah, apakah lagi sembahyang subuh, kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 darjat. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah-susah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Muslimin dan muslimat, ini adab yang ke-6, iaitu adab pergi ke masjid. Yang pertamanya, dia menjelaskan tentang waktu subuh. Sembahyanglah qabliyah subuh ni sunatnya di rumah, kan? Jadi pasal itulah waktu subuh ni, muslimin dan muslimat, jarak antara azan dengan solat itu mestilah agak panjang sedikit, memberi ruang untuk umat Islam mendengar azan tersebut, bangun dari tidur, bersiap-siap dan melaksanakan solat sunat qabliyah subuh. Sebab solat sunat qabliyah subuh ni adalah solat sunat yang sangat muakkad, yang sangat dituntut oleh Islam dan sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasal itulah ulama kata sunnahnya, biar jarak sikitlah, lepas je azan subuh tu jarak sikit, jangan kita segera qamat dan sebagainya. Baik, azan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan begitulah disebut tadi tuntutan yang penting salat subuh secara berjemaah. Kerana memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mementingkan salat subuh secara berjemaah, menghinggakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat subuh secara berjemaah
dan solat isyak secara berjemaah adalah satu kesukaran, kesusahan untuk golongan munafik. Maknanya muslimin dan muslimat, orang munafik ni berat sangat untuk solat subuh secara berjemaah dan solat isyak secara berjemaah. Kan itulah muslimin dan muslimat menghinggakan ada ulama berpesan pada kita, kalaulah kita tidak berkemampuan nak solat subuh berjemaah, pastikan isyak pada hari tersebut kita mesti berjemaah, untuk mengelak daripada kita termasuk golongan yang dijelaskan Nabi tadi, golongan munafik. Kalau kita tak boleh nak isyak berjemaah, pastikan subuh hari itu kita solat subuh dengan berjemaah. Jadi ini merupakan perkara yang penting muslimin dan muslimat, apatah lagi disebut tadi dengan pahala yang besar dan darjat yang besar yang Allah kurniakan kepada mereka yang solat subuh secara berjemaah. Dan kalau kita membaca lagi hadis-hadis Nabi SAW, sesungguhnya terlalu banyak kelebihan solat subuh secara berjemaah. Di antaranya kalau kita melihat dalam kitab yang bertajuk Siyarus Salikin yang dikarang oleh Syekh Al-Syahid Abdul Samad Al-Falambangi rahimahullahu ta'ala, dan kitab tersebut ada menulis sebuah hadis Nabi SAW. Nabi menjelaskan pada kita, bila kita solat subuh berjemaah bersama dengan imam kita, maka diberi jaminan yang mana kita akan lepas daripada dua perkara. Kita selamat daripada dua perkara. Yang pertama sekali, kata Nabi SAW, kita selamat daripada sifat nifak, sifat munafik. Dan yang kedua, kita selamat daripada api neraka. Ini jaminan Nabi SAW. Dan begitulah juga tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita merujuk dalam kitab Mastika Hadis Nabi SAW, dan kitab tersebut ada hadis Nabi SAW. Nabi menjelaskan pada kita, kita solat subuh dengan secara berjemaah, maka selepas solat subuh kita berwirid, berzikir, berdoa dengan secara berjemaah, maka pada saat itu akan ada malaikat-malaikat Allah yang khusus ditugaskan oleh Allah untuk mendoakan kesejahteraan kita, mendoakan kerahmatan untuk kita dan keampunan untuk kita, bila kita solat subuh secara berjemaah. Dan begitulah juga tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita buka dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi Uqubah Ahlil Kabair, juga menulis sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi menerangkan pada kita, bila kita solat subuh secara berjemaah, habis solat subuh berjemaah, kita berwirid, kita berzikir, kita berdoa, ditambah lagi kata Nabi kita mendengar kuliah subuh hinggalah terbit sedikit matahari, maka pada saat itu Allah kurniakan pahala yang besar seperti kita melaksanakan ibadah umrah, kata Nabi SAW. Maknanya banyak kelebihan. Pokoknya kalau kita solat subuh secara berjemaah. Pasal itulah ulama kitab kita ni, itu Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, menekankan supaya jagalah solat subuh secara berjemaah. Wallahu ta'ala alam. Jika ada persoalan dipersilakan. Ya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mengenai qabliyah subuh. Dalam azan subuh disyariatkan untuk melafazkan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Jadi ulama menjelaskan, bila ada lafaz tersebut, maknanya solat azan itu bukan hanya sekadar menyuruh kita bersolat, pada waktu yang sama membangunkan kita daripada tidur. Azan subuh tu. Jadi pasal itu ulama menjelaskan, sunnahnya
yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita faham sedemikian, maka hendaklah antara azan dengan solat itu mestilah dijarakkan sedikit waktunya, supaya memberi ruang kepada orang untuk bersiap dan untuk mengadakan solat sunat qabliyah subuh yang merupakan sunat muakkad yang sangat dituntut. Jadi persoalannya yang menjadi masalah, kita dah bangun dah agak lewat, azan tu dah habis dah, jarak masa tu dah nak habis dah kita baru bangun agak lewat. Bila kita bangun saja dah komat dah masjid. Gitulah, kita bangun lewat sikit, mana bila kita bangun-bangunnya dah komat, masjid dah komat. Jadi pada saat tu macam mana keadaan kita? Adakah kita nak semayang qabliyah dulu, lalu kemudian kita lari kejar, ataupun kita terus pergi semayang subuh berjemaah? Jadi kalau berdasarkan ini, kalau kita merujuk dalam kitab hadis yang bertajuk Tajzibul Atraf Al-Hadith fi Syarhil Mukhtar Al-Ahadith, yang dikarang oleh almarhum Al-Ustaz Abdul Halim Al-Hadi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab tersebut ada menulis satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya Nabi melarang kita berkejar-kejaran. Nabi melarang kita berkejar-kejaran. Nabi melarang. Walaupun pada saat itu sudah qamat sekalipun. Walaupun pada saat itu imam dah takbiratul ihram. Maka jangan kita tergopoh-gapah berkejaran untuk mengejar solat berjemaah tersebut. Pasal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita berkejaran, dalam keadaan berkejaran tergopoh-gapah, maka pada saat itu sembahyang kita akan terganggu. Kita tak tenang, kita tak khusyuk, kita tak fokus. Jadi pasal itulah, untuk mengelakkan daripada perkara begitu berlaku, kalau kita dah lewat bangun, dengar je qamat, dah qamat dekat masjid ni, tak payah qabliyah dah, pergi saja terus sembahyang berjemaah subuh. Itu lebih diutamakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Allahu alam. Ada lagi soalan? Baik, insya-Allah jika tidak ada persoalan, cukup sekadar itu. Jadi insya-Allah kuliah akan datang ni kita akan sambung masih lagi pada adab-adab pergi ke masjid, yang ada sedikit lagi yang dicatat dalam kitab ini mengenai doa yang dibaca untuk pergi ke masjid. Jadi insya-Allah kita akan huraikan doa ini pada kuliah yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, juga seperti biasa lepas solat Isyak dekat luar nanti ada sedikit jualan barangan halal yang kita jual untuk mengumpulkan dana dakwah di bawah Pertubuhan Belia Islam Ampang. Jadi siapa yang berminat nak beli yang halal, nak membantu dakwah kita, inilah beli selepas salat nanti. Macam biasalah, ada roti canai frozen, sayur pucuk, perencah makanan dan marupu. Jadi marilah kita menangguhkan kuliah kita dengan kita membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siru ala barakatillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.